Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini kita nak cerita tentang pergolakan dalam parti Bersatu. Bersatu bergolak, apa hal pula ungkit video panas yang lain? Saudara-saudara sekalian, video semburit kini timbul lagi. Video semburit kini mula menjadi panas tular di media sosial, terutamanya mengaitkan Wan Saiful Wanjan juga Azmin Ali. Pertelingkahan dalaman Bersatu secara tidak dijangka menghidupkan semula satu skandal yang disangka sudah lama terkubur, membabitkan video seks semburit di Sandakan 6 tahun lalu. Ahli Majlis Tertinggi Bersatu Wan Saiful Wanjan baru-baru ini membangkitkan semula isu itu dengan menuduh Setiausaha Agung Parti Azmin Ali sebagai lelaki dalam video tersebut. Wan Saiful berkata perkara itu melayakkan Azmin disingkirkan daripada pemimpin atau memimpin Bersatu. Kenyataan Wan Saiful itu memburukkan lagi perpecahan dalam parti. Azmin segera membalas dengan mengecam tuduhan itu sebagai fitnah. Ada netizen yang mencadangkan kepada Azmin Ali supaya menyaman saja Wan Saiful Wanjan dengan segera dengan jumlah bayaran saman yang luar biasa besar. Kata netizen, supaya dapat membersihkan nama Azmin Ali, Azmin perlu menyaman Wan Saiful Wanjan. Perlu diselesaikan di mahkamah. Berani kerana benar, takut kena salah. Satu saja jangkaan yang netizen katakan kalau Azmin Ali tidak berani mempertahankan diri, tidak berani membawa ini kes di mahkamah, ini akan dapat menunjukkan bahawa Azmin Ali mungkin benar-benar terlibat dalam kes atau video tersebut. Jadi adalah elok kalau Azmin Ali mengambil tindakan segera menyaman Wan Saiful Wanjan atau selesaikan saja di mahkamah. Perkara ini memang agak memalukan Parti Bersatu. Di samping itu, kita juga hairan kenapa Wan Saiful takut betul dengan Azmin Ali, kepimpinan Azmin Ali. Adakah sebenarnya betul-betul wujud komplot mahu jatuhkan Muhyiddin dan komplot untuk menjatuhkan Hamzah Zainuddin? Adakah Azmin Ali benar-benar menjadi mastermind di dalam Parti Bersatu untuk melayakkan beliau menjadi Presiden Parti Bersatu? Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Tapi sebelum itu, izinkan dulu saya berkongsi kepada Anda semua. Ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, kita kena penyakit. Tapi apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang, kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Cepat dapatkan produk ini. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Saudara-saudara sekalian, kenyataan Wan Saiful ini telah memburukkan lagi perpecahan parti. Walau bagaimanapun, Azmin segera membalas kecaman fitnah tersebut. Penyokongnya dalam Bersatu turut bangkit mempertahankannya, malah menuntut Wan Saiful pula dipecat sekaligus memanaskan lagi keadaan. Apa itu video sandakan seks semburit? Pada 11 Jun 2019, 3 klip video seks tersebar melalui beberapa kumpulan WhatsApp yang menyasarkan media dan pemimpin PKR. Video yang kelihatan dirakam dalam bilik hotel sama itu memaparkan dua lelaki kelihatan berbogel melakukan aksi intim di atas katil. Salah seorang daripada mereka menyerupai ketika itu timbalan PKR merangkap Menteri Hal Ehwal Ekonomi Azmin Ali. Kumpulan itu turut mengedarkan dokumen yang kononnya risit pemindahan bank mendakwa pada 19 Disember 2017 sebanyak 3,08 juta dipindahkan ke akaun Maybank milik UEM Group ke akaun Dutch Bank yang dikatakan milik Azmin. Namun, baik UEM maupun Maybank menafikan dakwaan tersebut dengan mengatakan UEM membuat laporan polis dan Maybank menyifatkan dokumen itu sebagai palsu.
Bagaimana ia mengaitkan Azmin? Keesokan paginya, Ketua Pemuda PKR bahagian Sentubung, Haziq Abdul Aziz memuat klip 34 saat di Facebook mendakwa dia salah seorang individu dalam video itu dan menamakan Azmin sebagai pasangannya. Dia mendakwa rakaman itu dibuat secara rahsia pada 11 Mei tahun sama ketika pilihan raya kecil Sandakan di bilik Azmin di Hotel Four Point. Haziq turut menggesai spiarin menyiasat Azim atas tuduhan rasuah dan menegaskan dia tidak layak menjadi pemimpin. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Hello guys, ini ialah walkie-talkie Bofeng BF888S. Dapatkannya di Shopee, murah. Guys, ini ialah headphone Onikuma K2 Pro. Hebat, luar biasa, cantik dan murah. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah powerbank Mozom PB149. Murah, hebat, dan dapatkannya di Shopee sekarang. Guys, ini ialah Shocks Open Swim Pro. Headphone yang hebat, kualiti hebat, tahan air. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah headphone One Audio E70 Fusion. Dapatkannya di Shopee, murah sekarang. Salam sejahtera. Pendek saja malam ini. Satu perkara saja yang kita mau ramal. Ramalan kita ialah Barisan Nasional confirm akan bekerja sama dengan GRS dan Pakatan Harapan. Tiada harapan untuk BN menang, GRS menang kalau mereka tidak bergabung. Sebab parti lokal yang kuat di Sabah sudah keluar dari GRS. Apa yang kita lihat sekarang, kalau betullah gabungan parti Sabah yang dianggotai oleh parti-parti tempatan Sabah seperti PBS, STA, SAPP, Warisan, USNO, dan juga PBS bergabung membentuk gabungan parti Sabah. Ini akan memberi satu tamparan hebat kepada Barisan Nasional dan GRS. Pakatan Harapan tidak mempunyai masalah, sebab Pakatan Harapan sudah mempunyai akar umbi kawasan tertentu untuk menang, khususnya kawasan bandar dan sub-bandar. Tapi GRS dan juga Barisan Nasional, kalau mereka bergerak sendirian secara solo, sudah dapat kita jangkakan mereka dalam masalah paling besar. Mereka tidak akan dapat mengharungi kekuatan gabungan parti Sabahan kalau mereka benar-benar bergabung. Ramai orang tidak setuju, saya tahu. Mereka kata gabungan parti Sabah tidak juga kuat sangat. Ya, itu kalau bergerak sendiri. Tapi kalau bergerak di dalam satu gagasan baru, gabungan parti Sabah yang baru, mungkin ada tonik baru yang akan berlaku. Itu sekadar ramalan kita lah. Tak tahulah boleh jadi atau tidak, tapi sekarang ini kita sudah tahu. Jadi Barisan Nasional hanya ada satu pilihan besar. Sama ada bergabung, sama ada bergabung ataupun mungkin akan mati terus di tengah jalan dan tidak mampu membuat apa-apa lagi. Begitu juga dengan GRS, mereka juga harus melakukan sesuatu. Sebab GRS kini menjadi lebih tempang. Dengar-dengar cerita, PBS mungkin akan menyertai bersama UMNO seterusnya. Sebab STA dan PBS pernah bergabung, pernah bekerja sama. Jadi tidaklah mustahil untuk PBS keluar meninggalkan GRS untuk menyertai bersama STA dan SAPP. Tapi satu yang pasti, mereka sebenarnya berpisah ini karena susahnya untuk memilih ataupun untuk pembagian kursi. Sebab mereka sama naratifnya. Jadi itu sebabnya mereka perlu berpisah supaya dapat mencari kursi masing-masing. Nanti sudah habis pilihan raya, saya jangkakan semua parti-parti ini akan bergabung semula. Mereka akan gabung semula. Inilah mainan politik, seni politik. Mereka semua ini akan bergabung semula juga akhirnya. Mereka tidak akan bergerak sendirian. Mereka akan bergabung membentuk kerajaan nanti juga. Sebab
Kita tahu, sebagai penganalisis politik bebas dan pengulas politik bebas, saya sudah tahu tidak ada yang akan dominan dalam pilihan raya negeri Sabah. Tiada yang dominan, pasti hanya ada menangan beberapa kerusi sahaja. Jadi, apa pula pendapat Anda? Sebelum kita teruskan ulasan ini, saya perkenalkan dulu kepada Anda semua. Ini ialah transfer factor folate, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak bertindak dengan seimbang, kita kena penyakit dan sukar sembuh daripada penyakit. Tetapi terapi imun ini mengajar, mendidik, dan menguatkan imun badan kita. Apabila imun badan kita sudah jadi kuat, bijaksana, dan seimbang, imun badan kita itulah yang akan melawan penyakit dan menyembuhkan kita daripada semua jenis penyakit. Cepat dapatkan produk ini melalui nomor telepon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal, dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Mungkin ini adalah jawaban daripada doa Anda selama ini. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.